Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, bertemu dengan Cikgu Fazleni. Okey, hari ini kita akan belajar modul 3.0, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Okey, standard kandungan 3.2, dokumen sumber. Okey, standard pembelajaran. 3.2.1 menerangkan fungsi dokumen sumber perniagaan seperti bil tunai, resit, keratan cek, voucher pembayaran, voucher tunai runcit, slip daftar tunai, slip bank, slip deposit cek, slip pindahan wang, slip transaksi perbankan elektronik, makluman debit, makluman kredit, memo, invoice, nota debit, nota kredit, bil bayaran dan juga folio pelanggan. Okey, kriteria kejayaan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada kali ini ya, murid-murid semua akan dapat menerangkan fungsi dokumen sumber perniagaan seperti bil tunai, resit, keratan cek, voucher pembayaran, voucher tunai runcit, slip daftar tunai, slip bank, slip deposit cek, slip pindahan wang, slip transaksi perbankan elektronik, makluman debit, makluman kredit, memo, invoice, nota debit, nota kredit, bil bayaran dan juga folio pelanggan. Okey, kita pergi kepada senarai dokumen dan juga fungsinya. Okey, dokumen yang pertama. Apa dia? Bil tunai. Okey, bil tunai ada dua. Bil tunai satu yang asal. Bil tunai asal fungsi belian tunai. Bil tunai salinan fungsi jualan tunai. Okey, seterusnya. Dokumen yang kedua, resit. Resit ada dua. Resit yang pertama ialah resit asal. Fungsi membayar tunai atau cek. Resit salinan fungsi menerima tunai atau cek. Okey, kalau resit ni cikgu rasa kamu semua mesti dah familiar kan? Okey, sebagai contoh, kalau dekat sekolah lah, kamu bayar duit PIBG kan? Kat dalam pada guru kelas. Bila kamu bayar, kamu buat pembayaran tunai, apa yang kamu dapat dokumen? Kamu akan dapat resit yang asal. Okey, resit dekat tulislah nama kamu lah, nama pelajar, lepas tu berapa jumlah bayaran kan. Okey, resit yang salinan mestilah cikgu tu pegang lah sebab dia menerima tunai. Okey, dokumen tu sebagai bukti menerima tunai. Okey, dokumen yang ketiga. Sebut sama-sama. Keratan cek. Okey, keratan cek fungsi membayar menggunakan cek. Okey, dokumen yang keempat, voucher pembayaran. Okey, voucher pembayaran fungsi dokumen dalaman untuk merekodkan pembayaran yang dibuat oleh pemilik ataupun perniagaan tersebut. Dokumen yang kelima, voucher tunai runcit. Okey, bukti bertulis perbelanjaan runcit telah dijalankan. Dokumen yang keenam, slip daftar tunai. Okey, dikeluarkan dari mesin daftar tunai. Okey, selalu kita pergi, contohnya kita pergi Giant ke kan, kita pergi Aeon Big ke, bila kita mesti tengok bila kita pergi beratur, pergi ke cashier, ada satu mesin kan. Mesin tu nama dia mesin daftar tunai. Bila kita bayar, jadi kita akan dapat dokumen lah
yang dipanggil sebagai slip daftar tunai. Apabila pelanggan sudah membuat pembayaran. Tapi fungsi dia macam resit juga. Bila kita sudah membuat pembayaran, kita akan dapat slip daftar tunai. Okey. Dokumen yang ketujuh, slip bank. Okey. Slip bank, slip deposit check, fungsi bila kita simpan wang di bank. Okey, dokumen yang ke-8. Apa dokumen ke-8? Sama-sama sebut slip pindahan wang. Okey, fungsi membuat pindahan wang kepada pihak ketiga di dalam negara ataupun di luar negara. Okey, jadi kita akan dapat slip pindahan wang. Dokumen yang ke-9, slip transaksi perbankan elektronik. Fungsi menyimpan wang di bank. Okey. Dokumen yang ke-10, makluman debit. Yang ni kena sebut sama-sama juga. Apa dia dokumen tu? Makluman debit. Okey, fungsi bank memberitahu wang di akaun telah dikurangkan. Dokumen yang ke-11, makluman kredit. Okey, fungsi bank memberitahu wang di akaun telah ditambah. Kalau tambah, bank beritahu wang telah ditambah, dokumen dia ialah makluman kredit. Okey. Dokumen yang ke-12, memo. Okey, merekodkan urus niaga di antara pemilik dengan perniagaan. Okey, seterusnya. Dokumen yang ke-13. Dokumen ke-13 pun biasa kan. Okey, bagi perniagaan tu, bagi apa-apa perniagaan, dokumen invoice. Okey, sebut sama-sama. Invoice. Okey, invoice ada dua salinan. Satu, kita invoice asal. Yang nombor dua, nama dia invoice. Yang kedua tu kita panggil invoice salinan. Okey, invoice yang asal, fungsi membeli barang secara kredit. Apa membeli barang secara kredit? Membeli barang secara hutang. Okey, invoice salinan, fungsi menjual barang secara kredit. Okey, dokumen yang ke-14 ialah nota debit asal. Okey, nota debit asal, fungsi hutang kepada pembekal terkurang charge. Okey, nota debit salinan, fungsi hutang pelanggan terkurang charge. Okey, dokumen yang ke-15 ialah nota kredit. Nota kredit yang asal, fungsi ulangan barang kepada pembekal. Nota kredit salinan, fungsi pelanggan memulangkan barang. Dokumen yang ke-16 ialah bil bayaran. Okey, fungsi dia pembekal perkhidmatan keluarkan kepada peniaga tentang jumlah bayaran yang perlu dibayar. Okey, contoh bil air, bil telefon, bil listrik, itu dokumen bil bayaran. Okey, dokumen yang ke-17, folio pelanggan. Okey, kalau kita pergi hotel, kita buat pembayaran, dia tak bagi resit, tapi dia fungsi macam resit, kita panggil apa? Folio pelanggan. Okey, berfungsi sebagai bukti pembayaran bagi perkhidmatan seperti perhotelan, kurier dan sebagainya. Okey, baik murid-murid. Bagi mengukuhkan ingatan senarai dokumen dan fungsi, mari kita sama-sama belajar sambil bermain anagram ni ya. Yang ni cikgu dah sediakan. Ni yang cikgu main. Senarai dokumen perniagaan dan fungsinya. Lepas ni cikgu harap turn kamu pula lah belajar sambil bermain. Okey, bermain dan permainan anagram ni. Okey, jom kita mula sama-sama. Okey. Soalan yang pertama, belian atau jualan tunai. Jadi apa jawapan dia? Okey, murid-murid boleh drag boleh tarik okey. Perkataan tu jadi okey, jadi bil tunai. Membayar atau menerima tunai. Jadi jawapan dia dokumen apa? Resit. Okey. Soalan ketiga.
membayar menggunakan cek. Jadi apa dokumen yang kita boleh keratan cek. Jadi keratan cek ialah dokumen bagi membayar menggunakan cek. Okay. Soalan yang keempat. Dokumen dalaman untuk merekodkan pembayaran yang dibuat oleh perniagaan sendiri. Okey, apa teka? Apa dia jawapan dia? Dokumen apa tu? Voucher. Voucher apa? Siapa boleh teka? Dokumen dalaman untuk merekodkan pembayaran yang dibuat oleh perniagaan sendiri. Voucher, pembayaran. Okey, siapa yang betul kat rumah? Okey, tepuk. Okey, seterusnya. Soalan yang kelima. Bukti bertulis perbelanjaan runcit telah dibuat. Okay, jadi, voucher. Teka, voucher apa? Voucher tunai. Okay, voucher tunai apa, murid? Voucher tunai. Voucher tunai runcit. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Soalan yang keenam. Dikeluarkan dari mesin daftar tunai dan bukti pelanggan sudah membuat pembayaran. Okey, jadi apa dokumen tu? Slip daftar. Slip daftar apa? Okey, dapat berapa markah lagi tu? Slip daftar. Slip daftar tunai. Cikgu dapat markah 10 lagi. Jadi markah apa tu? 142 dah. Okey, soalan yang ketujuh. Menyimpan wang di bank. Jadi kita akan dapat dokumen apa? Slip apa tu? Slip bank. Okey. Cikgu dapat markah lagi berapa cikgu dapat? 158 markah. Okey, soalan yang ke-8. Membuat pindahan wang kepada pihak ketiga dalam ataupun luar negara. Jadi, jawapan dia apa? Slip pindahan apa? Slip pindahan wang. Okey, tanya bagi murid yang kat rumah tu yang sama-sama menjawab. Okey, slip pindahan wang. Okey. Murid yang bawah tu kan yang ada gambar yang macam apa ni, dia punya anak panah tu. Kalau kamu nak cepat, kamu boleh tekan, lepas kamu jawab. Tak perlu nak tunggu dia loading. Merekodkan urus niaga tadi, jawapan dia memo dah, cikgu tak sempat sebut. Okey, membeli barang secara kredit. Okey, beli ataupun jual barang secara kredit, jawapan dia invoice. Hutang pelanggan terkurang charge. Jadi apa jawapan dokumen tu? Nota debit. Okey, nota debit. Okey, seterusnya. Soalan nombor 12. Pelanggan memulangkan barang. Okey, dokumennya ialah nota. Nota apa, murid? Nota kredit. Okey, nota kredit. Okey, bagus. Okay, seterusnya, soalan yang ke-13. Okey, boleh tekan kat situ. Pelanggan pembekal perkhidmatan keluarkan kepada peniaga tentang jumlah bayaran yang perlu dijelaskan. Okey, jawapan dia ialah bil bayaran. Okey, bil bayaran macam bil air dengan elektrik kan. Okey, soalan yang ke-14. Berfungsi sebagai bukti pembayaran terhadap perkhidmatan seperti perhotelan dengan kurier. Jadi jawapannya ialah folio pelanggan. Okey, folio pelanggan. Okey, yang warna hitam yang boleh drag dah. Okey, yang warna lain tu dia sebagai bantuan sahaja. Okey, folio pelanggan. Okey, soalan yang terakhir. Bank memberitahu wang di akaun telah dikurangkan. Jadi dokumen apa tu? Dokumen dia ialah start daripada huruf apa, murid? Huruf M. Okey, dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank yang menunjukkan wang di akaun telah dikurangkan. Jadi makluman. Okey, makluman. Makluman apa? Makluman debit ke makluman kredit ni? Kalau di akaun telah dikurangkan, makluman debit. Boleh ingat, murid? Okey. Jadi cikgu dapat berapa markah dia?
122, masa yang cikgu ambil ialah 5 minit 20 saat. Okey, kalau dalam game kali ni, cikgu nombor 1 kan kat leaderboard. Jadi cikgu harap kamu semua yang menonton video yang cikgu kali ni, kamu pun main juga lepas ni. Cikgu akan bagi satu QR code nanti. Kamu main juga dan kamu mesti boleh mengalahkan cikgu. Okey? Boleh semua? Okey. Seterusnya. Okey, yang ni lah. Cikgu dah bagi satu barcode ni. Cikgu harap semua sekarang murid-murid ambil handset masing-masing. Scan barcode ni. Okey, semoga berjaya tau. Okey, pastikan murid-murid semua menaip nama. Okey, kemudian kamu buat slash kat situ. Letakkan nama sekolah. Jadi, kalau kat situ memanglah letak nama je. Tapi kamu letak juga nama sekolah. Dan juga negeri. Jadi, cikgu tahulah kamu daripada sekolah mana dan negeri dari mana. Jadi, cikgu boleh tengok nanti. Okey. Okey, kat situ nanti bila lepas awak main, kamu akan tengoklah kamu dapat ranking yang keberapa. Okey, semua semoga selamat mencubalah. Okey. Semoga berjumpa lagi dengan cikgu. Okey, cikgu Fazleni. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe nah. Tekanlah butang loceng notifikasi juga untuk video yang akan datang. Okey, dan kalau boleh jangan lupa tekan like juga. Okey, terima kasih semua dan selamat belajar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.